Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Yang saya hormati Sahibul Fadilah Ustaz Haji Adlan selaku pengerusi seluruh jawatan kuasa pengurusan masjid, para imam, para muazzin, muslimin dan muslimat sidang jemaah, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya, alhamdulillah, kita rafa'kan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada malam ini kita dapat sekali lagi berkumpul bagi kita menyambung perbahasan pengajian bulanan kita pada membincangkan berkenaan dengan adab-adab serta hukum hakam yang berkaitan dengan doa. Adab-adab serta hukum hakam yang berkaitan dengan doa menggunakan kitab Adabud Du'a yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Abdul Hadi Al-Hambali rahimahullah. Dan majlis kita pada malam ini, hadirin dan hadirat, merupakan majlis kali yang ke-23 daripada huraian dan syarahan kita terhadap kitab kita ini. Dan kita akan memasuki satu subtopik yang baharu, satu fasal yang baharu, iaitu yang disebutkan oleh penulis kitab faslun wala yuhaddithu ad-da'iyu nafsahu illa bi khair wala yakul illa khaira. Terjemahannya, hadirin dan hadirat, hendaklah bagi orang yang berdoa itu ia tidak menuturkan doa buat dirinya kecuali dengan yang baik-baik sahaja. Dan hendaklah orang yang berdoa dia tidak bercakap, tidak menuturkan kata-kata kecuali kata-kata yang baik sahaja. Maka di sini penting, hadirin dan hadirat yang saya hormati, doa ni dia boleh jadi doa kebaikan dan dia boleh jadi juga doa keburukan. Jadi ada dua kategori doa. Dan kadang-kadang kita tidak sedar kita menyebut dan mendoakan sesuatu yang tidak baik kepada diri kita sendiri. Dan hal ini sebenarnya dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti dalam riwayat yang mana baginda menyatakan, jangan sesekali kamu mendoakan keburukan pertama untuk diri kamu. Jangan. Yang kedua, jangan kamu mendoakan keburukan untuk anak pinak kamu, keturunan kita, anak-anak kita. Tak boleh kita katakan perkataan-perkataan yang tidak baik, sebutan-sebutan yang tidak baik. Contoh, kita kata, kamu ni memang anak yang malang, kita kata kepada anak kita. Kamu ni memang anak yang tak berguna, contohnya. Tak ada manfaat
dunia akhirat, Allah kita kata. Sampai ke tahap begitu boleh jadi disebut perkataan yang tak baik kepada anak-anaknya, maka Nabi tak benarkan. Macam tu juga kita sebut perkataan yang tak baik untuk diri kita. Kita kata macam-macam. Kita kata diri kita ini sekian dan sekian dan sekian. Sebutan itu pun tidak elok untuk dituturkan oleh kata-kata kita sebenarnya. Dan yang ketiganya, tak boleh doa keburukan kepada haiwan milik kita. Yang ini disebut dalam hadis ala dabbatikum, kepada haiwan tunggangan kamu. Boleh jadi unta, boleh jadi keldai, boleh jadi kuda, dan yang seumpamanya yang dijadikan sebagai haiwan tunggangan. Itu dulu zaman orang menjadikan haiwan sebagai kenderaan. Sekarang sudah tidak ada lagi. Kalau ada pun mungkin di sebahagian tempat sahaja. Di Malaysia mungkin kita tak nampak. Tapi kalau tuan-tuan pergi ke Mesir, masih ramai orang yang naik keldai lagi. Tepi-tepi jalan tuan-tuan akan jumpa orang naik keldai. Tapi bukanlah semestinya di ibu negara dia. Boleh jadi di kawasan-kawasan yang terpencil. Jadi kita dapat lihat, kalau kita menaiki kenderaan pada hari ini juga sebagai contoh, pun tak boleh untuk kita keluarkan kata-kata tak baik kepada kenderaan tersebut. Maknanya kita marah ke kereta sebagai contoh, marah ke motor sebagai contoh. Maka kita kena jaga hal ini, hadirin dan hadirat. Jangan cakap perkara-perkara yang tidak baik, mendoakan keburukan kepada tiga perkara ini. Kepada diri kita, anak-anak kita, haiwan tunggangan atau kenderaan kita, kerana sabit larangannya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan oleh penulis kitab kita ini rahimahullah, wa ruwiya anna ba'd as-salihin qama laylatan yatahajjad fasabaqathu madami'uhu faqal ya rab ma tarhamu buka fanudiya in syi'ta fabki wa in syi'ta fala tabki law bakaita ad-dima'a ma salahta lana. Terjemahannya hadirin dan hadirat, diriwayatkan bahawasanya ada sebahagian orang-orang saleh, mereka bangun malam untuk bertahajud. Dan semasa mereka tahajud, sabaqathu madami'uhu, air matanya mengalir mendahului ibadahnya. Maknanya ketika dia salat malam, dia menangis. Lalu dia berkata, ya Allah, ma tarhamu bukaan, alangkah kamu atau adakah kamu merahmati dan mengasihi tangisan yang mengalir ini. Lalu diseru kepada lelaki tersebut, sekiranya kamu kehendaki maka menangislah, wa in syi'ta fala tabki, tapi kalau kamu inginkan juga tidak perlu menangis. Bahkan kata di dalam nukilan ini, sekiranya kamu menangis mata darah sekalipun, belum tentu ia membawa kebaikan untuk kami ini. Di sini nak memberikan gambaran kepada kita, hadirin sidang jemaah yang saya muliakan, dari satu sudut yang lain, betul menangis ni adalah simbol kehambaan dan simbol kerendahan jiwa. Dan memang digalakkan oleh sebahagian ulama, iaitu dalam proses kita berdoa, untuk kita menyertai doa dengan tangisan. Kerana Allah ni, apabila dia melihat hambanya menangis sebagai contoh, maka Allah akan lebih kasih
Kasih di situ merujuk kepada kasihan, perasaan kesian. Allah akan lebih kasihan kepada orang yang menangis dalam doanya. Dan begitu juga Allah akan lebih menyayangi dan merahmati orang yang menangis dalam doa mereka ini. Jadi sebab itu pun dijadikan sebagai salah satu tanda ataupun cara untuk kita ini mencapai kemustajaban doa. Tuan-tuan tengok kepada satu contoh, iaitu ibu kepada Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Ibu kepada Al-Imam Al-Bukhari. Kita biasa dengar nama Al-Imam Al-Bukhari ni. Beliau merupakan penulis kepada kitab Sahihul Bukhari itu. Kitab hadis yang mengumpulkan hadis-hadis yang sahih sahaja di sisi beliau selaku penulis kitab. Semasa beliau kecil, Al-Imam Al-Bukhari ni, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari rahimahullah. Itu nama penuh beliau. Lahir pada tahun 194 Hijrah dan wafat pada tahun 256 Hijrah. Jadi Al-Imam Al-Bukhari ini tokoh besar dalam bidang hadis. Bahkan beliau digelar sebagai apa? Amirul Mu'minina fil hadis. Amirul Mu'minin fil hadis. Biasa kita dengar nama Amirul Mu'minin ini merujuk kepada pemerintah, seperti Amirul Mu'minin Umar ibn Al-Khattab, Osman ibn Affan, Ali bin Abi Talib. Mereka ni semuanya Amirul Mu'minin, merujuk kepada pemerintah umat Islam dalam bab-bab pentadbiran dunia. Tetapi rupanya ada gelaran Amirul Mu'minin fil hadis, pemimpin bagi umat Islam yang beriman di dalam hadis yang berkaitan dengan hadis, iaitu Al-Imam Al-Bukhari. Dan mungkin dalam kalangan kita yang tidak mengetahui sejarah bagaimana Al-Imam Al-Bukhari, semasa beliau kecil, beliau pernah buta matanya. Beliau pernah buta matanya. Sedangkan semasa dia lahir, matanya elok, matanya celik. Tapi apabila beberapa tahun usianya, Al-Imam Al-Bukhari mata dia menjadi buta. Dan pada waktu itu yang sangat-sangat sedih dengan perkara tersebut adalah siapa? Ibu beliau. Ibu kepada Al-Imam Al-Bukhari. Seorang mak tengok anaknya yang asal celik tiba-tiba jadi buta, masih pada usia kanak-kanak, mesti mak tu akan rasa sedih. Tetapi mak dia ni, dia sedih dalam keadaan dia banyak menangis serta dia banyak berdoa kepada Allah. Dia menangis dan dia banyak berdoa kepada Allah. Dia doa kepada Allah semoga Allah kembalikan penglihatan anak dia. Dan dia pun menangis berdoa, menangis berdoa. Dan kemudian satu hari, mak dia tidur pada waktu malam, dan mak dia melihat di dalam mimpi pada malam tersebut, sebahagian riwayat kata mak dia didatangi oleh Nabi Allah Ibrahim dalam mimpi tersebut. Tetapi apa yang berlaku dalam mimpi ini, hadirin dan hadirat, ada satu suara yang bagi tahu kepada maknya, ya hadhih, wahai fulanah, wahai wanita, qad raddallahu basara ibnatik likathrati bukaik au likathrati duaik. Wahai wanita, wahai perempuan, Allah telah mengembalikan penglihatan anak kamu disebabkan kamu banyak menangis dan kamu banyak berdoa kepada Allah. Ini kita kata doa ibu, doa ibu. Jadi sebab itu peranan tangisan ini, hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Kemudian penulis kitab kita membawakan satu lagi riwayat yang menceritakan tentang kepentingan untuk kita mengucap dan menuturkan kata-kata yang baik semasa berdoa ni,
iaitu sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebutkan kategori hadis ini merujuk kepada hadis apa? Hadis kursi, al-hadithu al-kursi, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan daripada Allah. Nabi riwayatkan daripada Allah. Cuma sebagaimana yang kita selalu sebut, hadirin dan hadirat, ada beberapa perbezaan yang ketara antara hadis kursi dengan Al-Quran. Hadis kursi dengan Al-Quran. Walaupun kita sebut hadis kursi adalah kata-kata Allah, Al-Quran adalah kalamullah, tetapi di sini ada perbezaan yang disebutkan oleh para ulama antara hadis kursi dengan Al-Quran. Perbezaan yang pertama, hadirin dan hadirat, bacaan Al-Quran, kalau kita baca satu huruf sahaja daripadanya, maka ia akan mendatangkan 10 ganjaran pahala. 10 ganjaran pahala. Seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi'ashri amsalha la aqulu alif lam mim harf walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf." Sesiapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, dia dapat satu kebaikan. Satu kebaikan bersamaan 10 ganjaran. Nabi tak kata alif lam mim sebagai satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim sebagai satu huruf. Jadi bacaan alif lam mim mendatangkan 30 pahala bagi pembaca. Alif lam mim sahaja mendatangkan 30 pahala bagi pembaca. Adapun hadis kursi, ia tidak mempunyai fadilat yang sama seperti itu. Ia tidak mendapat dan mendatangkan fadilat yang sama seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bacaan Al-Quran ini ia boleh dibaca di dalam salat. Adapun hadis kursi tidak. Maka jangan kita, walaupun kita banyak hafal hadis kursi, selepas selesai Fatihah terus ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idza zakarani. Betul itu kata-kata Allah, tapi ia bukan Quran. Ia bukan Quran. Ia hadis kursi. Jadi hadis kursi tidak boleh dibaca di dalam salat. Adapun Al-Quran itulah tempatnya dibaca di dalam salat. Dan yang ketiga, perbezaan antara hadis kursi dengan Al-Quran. Al-Quran ini mushafnya, kalau kita nak membacanya, wajib memegang mushaf Quran dengan wudu. Wajib memegang mushaf Quran ini dengan wudu. Kalau kita ambil contoh, katakan ini mushaf dan kita pegang. Memegang ini berhajat kepada wudu. Memegang ini berhajat kepada wudu di sisi jumhur ulama. Di sisi jumhur ulama. Jumhur maknanya majoriti ulama. Dia ada beza antara baca Quran sini. Baca Quran tengok mushaf, yang ni tak berhajat kepada wudu. Orang yang berhadas kecil boleh baca Quran tanpa wudu. Tapi kalau nak pegang mushaf, macam saya sebutkan ini ataupun saya lakukan ini, pegang mushaf, perbuatan ini dia berhajat kepada wudu. Begitu. Jadi ini kita kata perbezaan. Dan kalaulah ada satu buku yang katakan buku ni menghimpunkan hadis-hadis kursi di dalamnya, adakah bila kita nak pegang buku tersebut kita berhajat kepada wudu? Jawapannya tidak. Dia tidak berhajat kepada wudu. Kenapa? Hadis kursi tidak mengambil pakai hukum yang sama dengan Al-Quran dalam banyak keadaan. Jadi itu 3 perbezaan antara Al-Quran dengan hadis kursi, hadirin dan hadirat. Dan hadis kursi yang disebutkan di sini adalah
Yaqulullahu azza wa jal, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Aku di sisi sangkaan hamba-Ku terhadapku, kata Allah. Aku di sisi sangkaan hamba-Ku terhadapku. Dan aku akan bersama dengannya apabila dia mengingati aku. Ni siapa kata ni? Allah kata. Dalam hadis kursi yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku di sisi sangkaan hamba-Ku terhadapku. Maka hadis ni isyarat yang diletakkan oleh penulis kitab. Penulis kitab nak gambarkan, kalau kita nak berdoa, pastikan doa itu dengan lafaz yang baik, perkataan yang baik, kerana itu merupakan tanda sangka baik kepada Allah. Tanda sangka baik kepada Allah. Namun kalau kita mendoakan dengan lafaz yang tidak baik, lafaz yang buruk, maka itu boleh jadi juga sebagai isyarat kita sangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa, dan perkara ini ia tidak dibenarkan. Perkara ini tidak dibenarkan. Jadi dalam kita berdoa kepada Allah, Allah ingin melihat sangka baik kita kepada Allah. Kerana itu Allah sebut, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku menurut sangkaan hamba-Ku terhadapku. Aku menurut sangkaan hamba-Ku terhadapku. Jadi kita kena sangka baik yang Allah ini akan mustajabkan. Allah akan makbulkan. Allah akan menerima, dan Allah Maha mendengar doa-doa yang kita tuturkan dan kita minta kepadanya. Wa fit Tirmizi wa ghairi, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dan selain daripadanya hadirin dan hadirat, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, idza da'ani, iaitu dan aku akan bersama dengannya apabila dia mengingati aku, kata Allah. Apabila dia mengingati aku. Maka inilah fadilat zikrullah, inilah kelebihan zikrullah, iaitu orang yang berzikir kepada Allah, maka Allah akan bersama dengan dirinya. Orang yang berzikir kepada Allah, maka Allah akan bersama dengan orang tersebut. Dan hadis ini sebenarnya ia agak panjang, hadirin dan hadirat. Disebutkan, ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani, fa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum, wa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Dan itu antara yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam sebahagian riwayat, aku bersama dengannya apabila dia berdoa kepadaku. Kemudian Allah kata apa? Fa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an. Sekiranya seseorang hamba itu mendekatkan dirinya kepadaku sebanyak shibran, dan shibran ini kadar sejengkal, maknanya dia dekat sikit sahaja dengan aku, Allah kata taqarrabtu ilaihi dhira'an, maka aku akan mendekatkan diri aku kepadanya sebanyak satu hasta. Dia dekat sejengkal, Allah dekat sehasta dengan dia, lagi panjang jaraknya. Wa in taqarraba ilayya dhira'an, sekiranya dia mendekatkan dirinya kepadaku sebanyak satu zira', satu hasta, maka aku akan mendekatkan dirinya lagi jauh dan lagi luas daripada kadar tersebut. Taqarrabtu ilaihi ba'an, aku akan mendekatkan diriku kepadanya sebanyak satu jengkal. Ataupun lebih daripada satu jengkal.
Wa in atani yamshi, sekiranya dia datang kepada aku dalam keadaan berjalan kaki, kata Allah, ataituhu harwalah, aku akan datang kepadanya dengan dalam keadaan harwalah. Dan harwalah ni kalau kita terjemah secara literal, hadirin dan hadirat, ia membawa erti berlari-lari anak. Ia berlari-lari anak. Sebenarnya di sini fokus utama yang ingin disampaikan adalah satu noktah yang penting. Allah ni dia akan bersama dengan kita, tetapi bukan semua manusia Allah bersama dengan dia. Tetapi cara kita nak Allah bersama dengan kita, hadirin dan hadirat, adalah dengan cara kita mengingati Allah. Satu, kita berzikir kepada Allah, mengingati Allah. Dan zikir ni saya pernah sebutkan dahulu, hadirin dan hadirat, ia terbahagi kepada dua. Ia terbahagi kepada dua. Ada zikir yang bersifat umum dan ada zikir yang bersifat khusus. Ada zikir yang umum, ada zikir yang khusus. Dan zikir yang umum merujuk kepada seluruh amal saleh yang kita lakukan. Zikir yang umum meliputi seluruh amal saleh yang kita lakukan. Seperti yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Azkar, kullu amilin lillahi bi ta'ah fahuwa zakirun lillah. Setiap orang yang melakukan ketaatan kepada Allah, maka dia adalah orang yang berzikrullah. Setiap orang yang melakukan ketaatan kepada Allah, maka dia merupakan orang yang berzikrullah. Inilah zikir dalam makna yang umum. Kita kata, adakah salat merupakan suatu ketaatan kepada Allah? Jawapannya ya. Maka orang yang salat, dia sedang berzikrullah. Dia sedang berzikrullah. Adakah puasa merupakan suatu ketaatan kepada Allah? Kita kata ya. Maka orang yang berpuasa itu dia sedang berzikrullah. Adakah sedekah itu merupakan suatu ketaatan kepada Allah? Maka jawapannya ya juga. Maka orang yang bersedekah merupakan orang yang berzikrullah. Dan adakah mendengar majlis ilmu seperti yang kita lakukan pada malam ini, duduk berada dalam majlis ilmu merupakan suatu ketaatan? Kita kata ya. Maka duduknya kita mendengar majlis ilmu, berada dalam majlis ilmu, itu pun menjadikan kita berzikrullah. Walaupun di tangan kita tak pegang biji tasbih pun, tapi duduknya kita dengar dengan fokus, itulah zikir kepada Allah. Itulah dianya zikir kepada Allah. Tapi ramai orang tak faham. Orang ingat dengar majlis ilmu macam tak ada benefit. Dia tak perasan satu persatu yang tu dia kena dengar dengan teliti, dengan fokus, untuk dia mendapat, orang kata, penamaan zikir kepada Allah. Penamaan orang yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah sebenarnya kedudukan zikir dalam maknanya yang umum, dalam maknanya yang umum. Dan yang kedua adalah zikir dalam makna yang khusus, dalam makna yang khusus. Dan zikir khusus ini, ia merujuk kepada zikir-zikir seperti yang kita sebutkan dengan lidah itu. Seperti tasbih, seperti tahlil, seperti tahmid, seperti takbir dan seumpamanya itu. Maka ini adalah zikir-zikir yang khusus. Begitu juga dengan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seumpamanya. Baik. Jadi ini adalah zikir yang khusus. Dan kedua-dua perbuatan ini, ia bukan sia-sia. Ia akan mendekatkan diri seseorang yang melakukannya itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kerana Allah sebut, wa ana ma'ahu idza dzakarani. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Aku akan bersama dengannya apabila dia mengingati aku, berzikir kepada aku.
Jadi di sini menunjukkan peranan zikrullah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Dan yang terakhir, sebagai penutup dan kesimpulan kepada perbahasan kita pada malam ini, hadirin dan hadirat, kita nak lihat kepada kisah kepada orang yang banyak berzikir kepada Allah dalam hayatnya, dalam kehidupannya, dan kita nak jadikan itu sebagai kelaziman kita ini, sebagai kelaziman, iaitu kisah Nabi Allah Yunus alaihi salam. Kisah Nabi Allah Yunus alaihi salam. Kita biasa dengar tentang doa Nabi Yunus. Apa doa Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Ini doa Nabi Yunus. Dan doa ni sesiapa sahaja yang sedang dalam kesulitan, kesusahan dan kesukaran hidup, bila dia baca doa tersebut, Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, pastilah kesulitannya akan orang kata apa? Terangkat, dan kesulitannya akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi bukti betul terhadap apa yang berlaku sendiri kepada Nabi Allah Yunus. Kita tahu seperti yang Al-Quran cerita dalam surah Al-Anbiya itu, Allah menceritakan, wa zannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alayhi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Wa zannun, iaitu Zunnun. Zunnun ni maknanya Nabi Yunus yang pada ketika itu ditelan oleh ikan yang disebut sebagai ikan nun itu, ataupun ikan paus. Ketika mana dia pergi meninggalkan kaumnya dalam keadaan dia marah kepada mereka, dan dia menyangka atau dia merasakan bahawasanya perbuatan itu tidak akan diambil tindakan oleh Allah. Perbuatan dia yang melarikan diri daripada kaumnya itu tidak akan diambil tindakan oleh Allah. Lalu dia berdoa di dalam fanada fi dhulumat. Dia berdoa dalam kegelapan-kegelapan, Allah kata. Dan fanada fi dhulumat ini merujuk kepada kegelapan yang tiga. Kegelapan yang tiga, iaitu ada tiga kegelapan. Yang pertama, kegelapan malam. Yang kedua, kegelapan lautan. Dan yang ketiga, kegelapan perut ikan nun pada waktu itu. Kegelapan perut kerana dia berada dalam perut ikan. Jadi dalam tiga kegelapan itulah yang Allah kata az-zulumat. Fanada fi az-zulumat la ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan selain kamu. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Maha suci kamu ya Allah, sesungguhnya aku tergolong dalam kalangan orang yang menzalimi diri sendiri. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Dan ini adalah suatu bentuk tasbih. Ini adalah suatu bentuk tasbih. Dan tasbih termasuk dalam kategori zikir yang saya katakan tadi, iaitu zikir yang khusus yang saya sebutkan sebentar tadi. Jadi kita melazimi subhanallah, 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 subhanallah contoh. Dan yang paling afdal adalah berzikir kita ni dengan jari jemari kita ni. Ini akan jadi saksi dekat akhirat. Dan disebut oleh Nabi SAW, zikir dengan subhanallah, subhanallah. Ini yang paling afdal, dan tak ada zikir yang lebih afdal berbanding zikir dengan jari. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi dia banyak subhanallah, 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 subhanallah. Dan akhirnya Allah selamatkan dia.
Selepas sahaja ayat tu Allah kata apa? Selepas dia baca doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin, Allah kata dalam surah Al-Anbiya, fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Kami mustajabkan doa dia dan kami selamatkan dia daripada musibah yang menimpanya. Begitulah cara kami selamatkan orang yang beriman. Begitulah cara kami selamatkan orang yang beriman. Dan dalam surah yang lain, hadirin dan hadirat, Allah Ta'ala mengatakan, falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalaulah Nabi Yunus itu, beliau tidak tergolong dalam kalangan orang yang banyak bertasbih kepada Allah, nescaya dia akan kekal berada dalam perut ikan sehingga hari kiamat. Maknanya dia takkan selamat, sebab dia akan duduk dalam perut ikan sampai kiamat. Tetapi asbab dia banyak tasbih kepada Allah, maka Allah bantu dia dan Allah selamatkan dia. Jadi inilah dianya hadis yang menyebutkan ana ma'ahu idza zakarani, aku bersama dengan orang yang sentiasa berzikir kepada aku. Dan tuan-tuan tengok kata-kata Nabi kepada Abu Bakar As-Siddiq. Bila Allah bersama dengan kita, apa jadi? Ketika peristiwa Nabi dalam Gua Saur dengan Abu Bakar, Nabi bagi tahu kepada Abu Bakar, ma dhannuka bisnaini Allahu salisuhuma. Apakah yang merisaukan kamu dengan dua orang yang mana Allah bersama dengan mereka? Tak perlu takut, sebab Allah ada bersama dengan kita. Jadi kita nak sentiasa kebersamaan Allah ni, kena banyakkan zikrullah. Baik. Jadi memadai sekadar itu perbahasan kita pada malam ini, kerana waktu pun telah masuk. Saya minta maaf jika ada salah dan silap, terkasar bahasa dan seumpamanya. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.